Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fahazim untuk berita semasa 3. Hari terakhir kebenaran pergerakan rentas negeri bagi mereka yang mahu pulang dari kampung halaman. Keadaan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan Plus lancar meskipun terdapat pertambahan jumlah kenderaan. Untuk gambaran lebih jelas, kita bersama wartawan Fabian William di Pusat Tinjauan Trafik Plus Petaling Jaya. Fabian, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Ifah di Angkasa Puri. Baik, saudara, hari ini merupakan hari terakhir pergerakan gerak Malaysia yang melibatkan 3 buah negeri, iaitu Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga Negeri Terengganu. Dan pergerakan ini juga melibatkan beberapa buah negeri lain mengikut jadual yang telah pun ditetapkan sejak Khamis lalu. Ia bagi memastikan kelancaran pergerakan orang ramai yang sebelum ini terkandas di negeri-negeri lain ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan untuk perkembangan lebih lanjut, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Kecemerlangan Operasi Plus Malaysia Berhad, Encik Muhammad Yusof Abdul Aziz. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama RTM pada petang ini. Baik Tuan, boleh Tuan kongsikan sedikit Lebuh Raya Plus mana yang menyaksikan aliran trafik paling tinggi sepanjang gerak Malaysia ni? Baik, kalau daripada rekod yang kita ada ini yang menunjukkan kepadatan yang tinggi adalah di kawasan wilayah tengah ya. Wilayah tengah ini kita jangkakan daripada Tanjung Malim hingga ke Seremban contohnya. Ini juga bukanlah sebenarnya gerak Malaysia punya trafik saja, ia bercampur dengan trafik harian di mana pusat ekonomi yang bergerak aktif adalah di kawasan ini berdasar kepada PKPB yang telah dibenarkan. Okey, bagaimana dengan jumlah keseluruhan kenderaan menggunakan Lebuh Raya secara purata sepanjang 7 hingga 10 Mei itu? Baik, kalau daripada rekod juga yang kami ada ini sekarang, ada sejak daripada gerak Malaysia ini purata harian trafik yang kami dapati adalah dalam lingkungan 600,000 lebih seharian. Ini berbanding dengan yang hari biasa sebelum PKP di mana kami mengendalikan lebih kurang 1.7 juta trafik harian. Okey, bagaimana pula dengan petugas Plus sepanjang tempoh berkenaan, berapa ramai yang terlibat? Baik, operasi kami ini sebenarnya sangat fleksibel sebenarnya. Bila mana PKP diperkenalkan, maka kami akan mengadaptasi SOP kami dan juga operasi kami ini mengikut volume trafik. Jadi sepanjang PKP ini kami telah buat operasi dari peringkat 30% hinggalah yang baru-baru ini bila dibenarkan PKPB kita naikkan hingga ke 70% strength kami daripada hari biasa. Itulah jumlah staf yang kita gunakan. Okey, baik. Adakah Plus buat pemantauan mengejut di lokasi-lokasi R&R yang bagi memastikan pematuhan pengguna tarikh SOP baru ni? Pemantauan kami buat bersama dengan PDRM. Ini adalah kolaborasi rapat kami dengan PDRM daripada segi penguatkuasaan PDRM yang berhak, tetapi masih lagi kami membuat pemantauan dari segi advice di mana kita menasihatkan semua pengguna yang berhenti di kawasan rehat contohnya untuk mematuhi COVID-19 SOP yang kita perkenalkan. Okey, baik. Terima kasih Tuan atas perkongsian itu. Dan saudara, sementara itu selaras dengan pelanjutan PKPB sehingga 9 Jun ini, cuti balik kampung masih tidak dibenarkan. Namun, untuk pasangan yang masih berada di negeri lain, boleh terus buat permohonan menerusi gerak Malaysia untuk berjumpa keluarga selain membuat secara manual di balai polis berdekatan. Dan perlu juga diingatkan untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan selain memastikan kad tambah nilai Tashengo dan juga minyak kenderaan mencukupi. Dan kami doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan daripada Persada Plus ini. Untuk perkembangan selanjutnya kita akan kembali semula kepada Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah. Terima kasih Fabian. Untuk perkembangan seterusnya, polis mencari pemandu sebuah kenderaan pacuan 4 roda berwarna kelabu yang merempuh sekatan jalan raya SJR di Jalan Kolombong Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji memaklumkan media kejadian berlaku sekitar pukul 8 malam ketika 7 anggota terdiri daripada polis, ATM dan rela sedang berkawal di SJR berkenaan. Menurut ACP Habibi, kesemua anggota yang bertugas tidak mengalami sebarang
tentang kecederaan. Rumpuhan itu turut menyebabkan kerosakan papan tanda, lampu amaran dan peralatan lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu memandu secara melulu dan bahaya. Kejadian ini merupakan kali kedua di lokasi SGR berkenaan. Kes pertama berlaku pada 3 April lalu dan pemandu terlibat telah menyerah diri di Balai Polis Daerah Kota Kinabalu sehari selepas kejadian. Laporan itu tadi mengakhiri berita Semasa 3 bersama saya Ifah Hazim. Teruskan kekal di rumah. Salam hormat dan Assalamualaikum.